Isunya lain tak ada, saudara. Isunya kononnya. Bila dia mengatakan bahawa ada unsur-unsur sewajarnya kalau kerajaan dilihat tak betul, maka wakil-wakil rakyat berhak pula untuk tukar kerajaan. Jadi ada usaha lah. Kerana dia berpandangan bahawa ahli parlimen berhak menarik sokongan sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan pentadbiran kerajaan sedia ada. Jadi beliau menyifatkan tidak berkenaan, tidak melanggar undang-undang. Pula dah. Dia berpendapat kalau satu kerajaan itu tidak mentadbir dengan baik, ahli-ahli partinya sepatutnya jatuhkan kerajaan itu dan pilih yang lain seperti mana yang berlaku di waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Jadi nampaknya pada masa itu UMNO tidak puas hati. UMNO tarik sokongan katanya. Dan Muhyiddin jatuh. Jadi wakil rakyat memang ada hak untuk menukar kerajaan. Jadi ialah dia memberi penjelasan apabila ditanya oleh wartawan. Yang utama katanya, masalah yang kita lihat sekarang ni ialah bila kita pilih satu orang jadi Perdana Menteri, sebelum jadi cukup baik katanya. Anak orang yang baik bila jadi Perdana Menteri salah guna kuasa. Jadi nak jamin ada calon tidak akan berbuat demikian adalah sukar. Jadi artinya dia seorang yang baik. Itu keadaan saya. Saya dengar kenyataan itu, saya katakan, dan dia berselindung saudara. Dia berselindung sebagaimana saya lihat akhirnya Datuk Dr. Ramlan Yunus pun mula mengeluarkan kenyataan yang tak sepatutnya membelasah beliau teruk. Kerana Dr. Mahathir berselindung bila dia kata kenapa Melayu lemah. Katanya bahawa Perdana Menteri yang ada sekarang tidak mahu mendengar suara orang Melayu. Orang Melayu ni tak betul. Orang Melayu ini dipinggirkan. Saya lihat sama aja saudara. Apa yang waktu berlaku zaman Tengku Abdul Rahman dulu, dia mencerca Tengku Abdul Rahman kononnya tidak menyantuni orang Melayu kerana bangsa asing. Tapi bila dia naik jadi Perdana Menteri, tengoklah siapa yang kaya. Saudara Syuhamid Ahmad dia kata tubuhkan balik ISA. Baru dia tahu katanya. Saya agak bersetuju dengan pandangan Datuk Lokman Adam. Sebab itu Datuk Mahdi Najib dulu tak hendak nak tangkap, nak siasat Datuk Mahdi ni kadang memikirkan usianya. Tapi kebaikan Datuk Najib tidak dibalas dengan budi. Malahan bila dia naik berkuasa jadi Perdana Menteri, terus disumbat ke dalam. Malahan pemimpin UMNO yang lain pun dilakukan dengan pelbagai tuduhan. Itu gambaran politik Datuk Mahdi. Saya dah bercakap Datuk Mahdi sudah lah. Ini dalam usia-usia lanjut, tak payahlah nak bersindung di sebalik Melayu. Saya selalu mengatakan, tak habis-habis menjaja Melayu. Hina sangat ke bangsa Melayu ni? Apakah kita akan melihat bahawa Melayu ini benar-benar menjadi pengemis di bumi sendiri? Kalau melihat berdasar-dasar yang mahu dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan, saudara, banyak sedang dilakukan. Cuma waktu saat ini wang itu tak boleh nak digunakan kerana bajet belum diluluskan sepenuhnya. Sabarlah. Tapi sekarang ni saya melihat sengketa antara Dr. Mahathir dengan Dr. Anwar Ibrahim nampaknya berterusan. Ini dah jadi macam peperangan peribadi. Apakah kerana Dr. Anwar Ibrahim akan membangkitkan soal Pandora Papers? Apakah kerana Dr. Anwar Ibrahim dia tidak peduli? Dia akan songkit habis-habisan. Sebab ini bukan dendam peribadi, tapi ini adalah dendam rakyat yang selama hari ini melihat bagaimana tiada suara-suara yang berani menyanggah atas kekayaan. Dr. Mahathir kata dia tak kaya, tapi rakyat semua tahu. Dia kata anak-anak dia tak ambil kesempatan, rakyat semua tahu. Jadi waktu-waktu dia jadi Perdana Menteri, orang lain jadi Perdana Menteri tak berapa nak berani. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tahu. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan kaling-kaling, kalau dia buat, dia buat. Dia kata kalau naga, kalau harimau ganas pun berani kurempuh, ini kan pula cicak mengkarung katanya. Dan dia tak ada peduli. Dia bila dalam mengutarakan pandangannya, dia reda masuk penjara pun penjaralah. Waktu isu baling dulu pun dia pernah dipenjarakan di bawah ISA. Waktu dia berpalah Dr. Mahathir, berapa lama dia simpan di belakang jeruji besi. Jadi banduan. Hari ini dia jadi Perdana Menteri. Saya tidak nampak satu tindakan itu akan dilakukan berteraskan kepada nak balas dendam. Tetapi sebab itu Dr. Anwar Ibrahim menyerahkan pada pihak berkuasa, dia tak campur. Kalau ada kebejatan, ada perilaku yang tak betul, maka biarlah mereka ambil tindakan.
Datuk Ibrahim pun bukan nak menguasai hakim ke badan kehakiman, tak ada pun. Sebab sekarang ni yang melakukan siasatan terhadap pemimpin terdahulu, ya, yang dilihat adanya unsur-unsur rasuah dan sebagainya adalah orang-orang yang mereka lantik. Ketua Hakim Datuk Mahathir yang lantik zaman ni dia. Kemudian betul lah bukan Datuk Mahathir yang lantik secara bersih, tapi zaman Dr. Mahathir, zaman Tan Sri Muhyiddin yang lantik berlakunya perlantikan terhadap Ketua Hakim, Peguam Negara dan Ketua Pengarah SPRM. Itu keadaannya. Datuk Ibrahim tak campur, cuma dia menegaskan dia mahu melihat segala kebejatan ini ditangani. Itu saja. Dari SBO dia kata dengar boleh, percaya jangan sekali. Tak pulanglah saudara. Saya untuk sebab saya katakan tadi, kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju. Terawan Azmi dia kata nampak sangat hatinya tidak tenang. Kesian pengunjung-pengunjung yang malam. Saya mengharapkan, saya dah bercakap dah, kalau boleh Mahathir habiskanlah sisa-sisa usianya dengan berbaik dengan semua orang. Saudara Irwan, Mina Ice Kitchen, Chef Tahir, bagi saya merasakan sudah sampai masanya ceasefire. Banyak benda yang perlu dilakukan untuk memperbaiki ekonomi negara. Itu yang penting. Saudara Rantau Pakasir dia kata tindakan hanya sekat jalan. Tak tahulah dia nak saman pun saman lah. Saudara Mat Sepana dia kata bila hati sudah hitam. Saya tak mahu menjatuhkan hukuman sebegitu saudara. Hari baik, bulan baik. Saya kata dalam selalu begini sepatutnya ada perdamaian di kalangan pemimpin. Kalau pemimpin bergaduh, kita ni saudara, orang Melayu ni, kita terbelah pada banyak segmen. Akhirnya bila kita sama kita berantakan, orang lain yang senang lena. Hari ini suka tak suka, kena terima hakikat berapa banyak parti-parti Melayu yang lain tak ada mewujudkan perpecahan kaum kita sendiri. Kita bergaduh sama kita, tak ada masa nak memikirkan untuk nasib kita. Kemudian nak salahkan kerajaan, nak salahkan Datuk Ibrahim dan mengatakan bahawa nasib orang Melayu tak terbela. Selepas dia tidak jadi Perdana Menteri, nasib orang Melayu tidak terbela, kata Dr. Mahathir. Saya tak tahulah sejauh mana yang kebenaran kata-kata beliau. Yang setahu saya 22 tahun beliau jadi Perdana Menteri, yang tentu-tentu kaya raya adalah Vincent Tan. Yang kaya rayanya memanglah antara koloninya Tan Sri Syed Mokhtar, seorang saja Melayu. Dan yang betul-betul kaya YTL, Ananda Krishnan, Tan Sri Arumugam. Kenapa tak bagi pada orang Melayu yang lain? Apakah orang lain tak ada hak ataupun mereka tidak berkelayakan untuk melaksanakan projek-projek mega? Tak tahulah saya. Tapi dia mengatakan Melayu. Melayu tak betul, orang Melayu dipinggirkan. Jadi bila kamu berada di hanya kuasa, kamu melupakan. Bila dah kuasa, kamu mengungkit balik. Itu keadaannya saudara. Baik saudara, saya nak berbincang tentang Dr. Mahathir ni rasa-rasanya. Saya dah malas dah saudara. Cukup-cukup dah. Nak kita tebi betul-betul, nak kita balun betul-betul, dia usianya begitu. Dan suka tak suka dia pernah jadi Perdana Menteri. Seolah-olah nanti kata kita ni tak mengenang budi orang. Kita ni warga bangsa yang sentiasa mengenang budi orang. Jadi tak naklah kita melihat perbalahan itu berterusan. Kita mengharapkanlah adilnya Ramadan ini wujudlah sinar damai di kalangan pemimpin. Sebab itu saya terang, saya kata walaupun saya daripada UMNO, saya tak naklah mengutuk habis-habisan pemimpin daripada PAS atau pemimpin daripada Bersatu, malah tu Dr. Mahathir. Cuma kita rasa kesal bila wujudnya perbalahan bersama kita tak habis-habis. Itu keadaan yang saya rasakan sepatutnya kita beristighfar banyak-banyak. Kerana Allah SWT benci dengan orang yang tidak pernah bersyukur. Kita harus bersyukur Allah datangkan rezeki, negara yang harmonis. Sepatutnya pemimpin itu mereka benar-benar menyantuni rakyatnya. Jangan biarkan rakyat lapar. Saya dah bercakap wujudnya kerajaan perpaduan ini untuk menangani derita rakyat. Apakah kata-kata untuk menangani derita rakyat ini tidak disenangi Dr. Mahathir? Wallahu a'lam bishawab. Saudara. Baik saudara, saya nak cerita sikit tentang UMNO ni. Sebab semalam saya mendapat laporan
bahawa UMNO bahagian Tangga Batu, katanya pada jawatan ketua bahagian itu, menurut jawatan kuasa pemilihan, dia kata perlu diadakan semula pemilihan. Tapi lebih kurang dalam 4-5 jam selepas itu, selepas saya beri pencerahan, menurut kenyataan Presiden UMNO, dia kata bahawa beliau mengesahkan bahawa Datuk Rais Yassin adalah absah, adalah kekal sebagai ketua bahagian Tangga Batu selepas memenangi jawatan itu pada pemilihan 18 Mac. Benar, kemenangan itu bukanlah kemenangan yang besar, dalam 4 undi saja. Jadi kenyataan itu dengan sendirinya menafikan laporan portal berita yang memetik kenyataan surat yang tular dan mendakwa kemenangan Rais sebagai ketua UMNO bahagian Tangga Batu terbatal. Semalam Datuk Zaid mengatakan, selaku Presiden UMNO, beliau mengatakan bahawa beliau ingin mengesahkan pengerusi jawatankuasa pemilihan UMNO DPU sudah memaklumkan tidak ada surat pembatalan dan Datuk Rais adalah ketua UMNO bahagian Tangga Batu. Itu yang jelas, saudara. Jadi ditanya sama ada surat yang tular itu palsu, Datuk Zahid tidak dapatlah menyatakan kepastiannya. Tapi apa yang penting, selaku Presiden, beliau mengesahkan keabsahan Datuk Rais sebagai ketua UMNO bahagian Tangga Batu itu kekal. Janganlah nak dibangkit-bangkitkan lagi. Jadi dalam keadaan Datuk Rais pun sudah pun dilantik sebagai Timbalan Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Melaka. Saudara, saya rasakan dalam keadaan sekarang ni, saudara, dalam perbalahan kita sama-sama kita ni, sewajarnya saya tak nak bercakap banyak-banyak pasal politik UMNO ni, saudara. Dan ini musim bulan puasa. Tapi saya perlu mengingatkan agar warga UMNO perlu ada mempunyai jati diri. Yang sudah tu sudah. Kita berbalah dengan semua orang. Pemimpin sudah pun dilantik, jalankanlah tugas dengan baik. Soal apa nak berlaku pada pilihan raya negeri yang akan datang terletak pada tangan anda semua. Andalah pemimpin di peringkat akar umbi. Andalah yang akan melaksanakan kerja-kerja untuk menggamit semula yakin rakyat pada UMNO. Tapi kalau anda masih kaya dengan kedudukan, anda masih lagi merasakan bahawa kita berada dalam kerajaan, kita adalah segalanya, rakyat akan menyisihkan kita. Saya haraplah saudara Dr. Akmal selaku Ketua Pergerakan Pemuda segeralah santuni anak-anak muda. Sebenarnya anak-anak muda ni mereka berjauh hati dengan pemimpin yang selama ini ada kalangan kawan-kawan mereka yang dinafikan untuk menjadi ahli UMNO. Ini benar, saudara. Ada pula kalangan teman-teman mereka yang cuba-cuba nak berada dalam peringkat jawatankuasa bahagian turut dinafikan. Sebab itu akhirnya mereka berjauh hati. Rawatlah dengan cinta kasih yang hakiki agar anak-anak muda ini benar-benar kasih dan setia pada UMNO. Bukan mereka membenci, tapi mereka berjauh hati. Tambah-tambah lagi melihat kebejatan yang berlaku. Kadang-kadang orang melihat bahawa pimpinan UMNO ni ada kalanya dilihat seperti sombong pada warganya dengan jawatan. Sudahlah. Dan soal kita, dia Dr. Mahathir nak kata apa pun, ketepikan. Saya melihat, saudara, bagaimana cyber trooper ataupun teman-teman yang lain yang membuat live malam-malam ataupun memberi penerangan, pencerahan. Saya mengharapkan janganlah kita berterusan menyalakan api permusuhan sama sebangsa. Saya harap sangat-sangat, saudara, kita sedang menangani derita rakyat. Kita dalam keadaan ni menghadapi peperangan yang kita tak tahu ekonomi dunia macam mana keadaan. Jangan kita biarkan kita terus berantakan. Saya dengar tadi di Parlimen tak habis-habis. Yang saya nantikan hadir seorang pemimpin, sama ada daripada parti pembangkang maupun daripada parti kerajaan, yang sebagai wakil rakyat bercakap di Parlimen. Tadi bersama dengan Saudara Ibrahim, tanya tu segala. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, saya nak tanya, kenapa harga barang tak boleh diturunkan? Sampai bila rakyat nak tunggu dengan keadaan begini? Kenapa tidak berterus terang? Ini yang dibangkitkan, cerita itu, cerita ini, korupsi lah, lawatan itu, lawatan ini. Bagi saya, ini bukan masalah rakyat. Masalah rakyat patut dibincangkan di Dewan Rakyat, bagaimana ekonomi rakyat dapat diperbaiki. Masalah contoh saya katakan, peternak-peternak ikan sangka, air tawar, mereka kehilangan, tidak mempunyai benih-benih yang cukup.
Harga makanan untuk ikan-ikan yang dipelihara dalam sangkar juga meningkat. Bagaimana kita masih lagi kalah dengan kartel yang menjadikan harga barangan itu suka bapak dia. Nak naik, nak turun. Ini yang rakyat nak tahu. Tetapi saya mendengar kenyataan-kenyataan perbincangan ini selama setengah jam. Waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim banyak dihabiskan untuk menjawab soalan-soalan bagi saya yang remeh, yang banyak bersikap politik serta retorika. Anda memancing Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bercakap soal retorika, dia bercakap soal retorika, kita marah. Sekarang ni dia balik daripada Phnom Penh bertujuan untuk menenangkan keadaan. Kita ada masalah, rakyat kita juga ada yang terkandas di Cambodia. Cuba disantuni untuk mewujudkan jalinan kerjasama antara Malaysia dengan Cambodia, dengan Phnom Penh. Dan esok beliau akan berada di Gunan untuk menyantuni warga ekonomi, warga-warga pemain-pemain ekonomi dunia. Jangan dinafikan saudara bahawa ekonomi dunia hari ini pemain besarnya datang daripada negara China. Tapi saya takut nanti balik daripada China atau sepanjang pada China dah pula. Kalau adalah pelabur-pelabur dari China datang, dah satu soalan, satu kenyataan, Anwar Ibrahim nak jual negara pada negara China. Itu keadaannya. Sebagaimana yang dialami oleh Tun Najib. Beliau mengamit usahawan-usahawan ataupun pelaburan daripada China, tapi bila dituduh nak gadaikan negara ini pada China. Itu keadaannya. Sedangkan kalaulah kita berbaik dulu, kerajaan, pimpinan Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin dan Tan Sri Ismail Sabri segera menyantuni. Saya rasa soal ekonomi kita mungkin dapat kita apungkan sebagaimana mereka di negara China, mereka punya surplus. Mereka mempunyai lebihan kedudukan ekonomi yang kukuh. Ini diakui oleh negara-negara barat. Takkan kita masih lagi nak bergantung dengan Amerika. Sebab itu saya mengharapkan Datuk Seri Dr. Mahathir cukuplah Tun. Sudahlah. Musim bulan puasa ni sama-sama kita berpuasa, bawa anak cucu pergi ke pasar Ramadan, pilih kuih, kita berpuasa, sama-sama tarawih, mendatangkan pada Allah SWT agar kemakmuran negara kita ini tercapai sepenuhnya. Dan rakyat yang menderita sekian lama segera terubatlah derita mereka. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.